Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Jadi kita nak sama balik kitab kita ni, Tuhfatul Murid Syarah Jawharatut Tauhid oleh Syekh Bajuri, syarah kepada syair baik-baik syair oleh Syekh Ibrahim Laqani, kitab Jawharatut Tauhid dah. Jadi kita sambung balik kitab ni muka 420, baik syair ke 85, 86, 7 dah. Jadi baknya tajuknya, pada setiap hamba diwakilkan malaikat hafazah dan katabah. Tempat malaikat katabah pada setiap diri manusia juga mencatat rintihan orang sakit. Cara muhasabatun nafsi, anjuran untuk muhasabatun nafsi, muhasabah diri sendiri lah. Ini syairnya. Bikulli 'abdin hafizuna wukiluna. Bikulli 'abdin hafizuna wukilu wa katibuna khairatun lan yuhmilu min amrihi sya'an fa'al walau zahil hatta al-anina fil marad kama nuqil fa hasibin nafsal wa qallil amla'a fa rubba man jadda li amrin wa salah. Dengan tiap-tiap hamba ada dengan tiap-tiap hamba ada diwakilkan malaikat hafizun, malaikat penjaga, dan katibah, malaikat menulisnya yang terpilih. Mereka itu tidaklah akan menalaikan dari perkaranya, tugasannya dah, akan sesuatu yang telah dia kerjakan. Tak lalai buat tugas dah, buat kerja dah, walaupun di ketika lupa, sehingga kepada rintihan di waktu sakit, sebagaimana yang telah dinukilkan. Maka perhitungkanlah dirimu dan pendekkanlah cita-cita, kata nak. Maka berapa banyak orang yang sungguh-sungguh dalam satu perkara menjadi sampai pada tujuannya. Farubba menjadal li amri wa salah. Jadi orang bersungguh dalam satu perkara, maka dia percaya pada tujuannya. Jadi kita tengok dah. Perkataan musannif pengarah syair ni, bait syair, bikulli 'abdin hafizuna wa wukilu dah, menunjukkan bahawa Allah Ta'ala telah mewakilkan para hafizun dan hafazah, yakni para malaikat penjaga tiap-tiap hamba. Jadi malaikat ni banyak jaga kita ni nak. Kata-kata hamba mencakupi bagi manusia, jin dan malaikat. Nama Syekh Jazuli taraddud, ragu-ragu pada jin dan malaikat. Apakah atas mereka itu ada hafazah penjaga juga ataukah tidak dah? Malaikat jaga jin ke tidak dah? Kau jaga manusia saja dah. Kemudian bila memberikan pemantapan bahawa jin itu ada atas mereka hafazah juga, dan menganggap jauh pendapat dengan yang demikian pada malaikat. Malaikat itu tidaklah. Jin pun ada juga malaikat dia jaga. Jin mengenai maksud dari hafizun pada kalam musannif itu ada diperselisihkan. Apakah mereka adalah para malaikat yang bertugas menjaga hamba dari sesuatu yang berbahaya, ataukah mereka itu adalah para malaikat yang bertugas menjaga bagi apa-apa yang muncul darinya, berupa ucapan, perbuatan atau i'tiqad. Dan Allah menjadikan bagi mereka itu satu tanda atas i'tiqad. Adakah jaga siapa jaga tak biar sesak kau tak, dia beri nasihat ke apa, ataupun dia ni elok dari bahaya ke macam mana tak. Tapi yang pentingnya malaikat dia jaga dah. Tahu dah sistem tubuh ke apa ni nak kawal ke apa, malaikat ada jaga dah. Dan persisihan ini didasarkan atas ataf pada perkataan ataf dan wakatibuna, wakatibuna. Maka jika dijadikan ataf itu untuk taghasyur, ada pembezaan, sebagaimana disebut oleh musannif pengarah syair ini, baik ini dalam Syarhus Sughra, maka jadilah yang dimaksudkan dengan hafizun itu adalah makna yang kedua. Dan yang dirajih adalah yang pertama, kerana sebagian ulama telah menyebutkan bahawa al-mu'aqibat, para malaikat yang berganti-gantian yang tersebut dalam firman Allah dalam surah Ar-Ra'd ayat 11, lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazuna min amrillah. Dan bagi hamba itu ada mu'aqibat. Mu'aqibat tu di hadapan dan di belakangnya yang akan menjaganya dari perintah Allah.
adalah lain dari katibun atau katabah. Ni hak malaikat dalam Quran ayat 11 surah Ra'd ni, dia bukan cerita pasal malaikat katibun hak tulis catat amal baik buruk, tapi dia menjaga dari perintah Allah. Maksudnya hafiznya jaga manusia dah. Jaga. Dan dikuatkan oleh perkataan Qurtubi bahawasanya tidak pernah dinukil adanya hafazah, penjaga yang selama-lamanya menetapi hamba tanpa berpisah dengannya. Hal ini berbeza dengan katabah, di mana mereka berpisah dengan hamba di ketika adanya 3 hajat, iaitu ketika kencing atau berak, ketika jima' dan ketika mandi, sebagaimana disebut oleh hadis Ibn Abbas. Malaikat katabah ni berpisah ketika tu, dia kata dah. Tapi malaikat ni hafazah ni tak berpisah, dia kata dah. Hak jaga untuk berpisah, dia kata dah. Dan pada ketika ini tidaklah tercegah pencatatan apa-apa yang muncul darinya, kerana Allah menjadikan bagi mereka tanda sebagaimana pada i'tiqad. Dan pada selain 3 keadaan tersebut, tidaklah mereka berpisah dengan hamba walaupun rumah hamba itu dalamnya ada loceng, ada anjing dan gambar. Malaikat kata tak boleh masuk tu bukan malaikat catat amal baik buruk ni, kata katibu ni, tapi malaikat rahmat lah. Adapun hadis la tadkhulul malaikatu baitan fihi jarasun, tidaklah malaikat itu akan masuk rumah yang dalamnya ada loceng, maka dia dimasukkan adalah malaikat rahmat. Malaikat rahmat boleh masuk ni dah. Mana ni? Jadi akhrajul mana ni? Hadis mana ni? Ibn Abbas tu, hadis Ibn Abbas tu Kashf Astar sanad ketiga jaras ni. Wa ma la tadkhulul malaikah baitan fihi jaras. Ni hadis riwayat Abu Daud dah. Hadis riwayat Abu Daud dah. Lepas tu satu riwayat menyebutkan maka dia masukkan dalam malaikat rahmat tak? Fal murad malaikatur rahmah dah. Satu riwayat menyebutkan bahawa Uthman pernah bertanya pada Nabi SAW mengenai jumlah malaikat yang diwakilkan terhadap manusia. Maka beliau bersabda, bagi tiap-tiap manusia ada 10 malaikat di malam hari dan 10 malaikat di siang hari. 1 di kanannya, 1 di kirinya, 2 di hadapannya dan 2 di belakangnya, 2 di sisinya, 1 menggenggam ubur-uburnya. Maka jika dia merendahkan diri, malaikat itu mengangkatnya. Dan jika dia membesarkan diri, maka malaikat itu merendahkannya. Dan 2 di atas bibirnya. Tidaklah kedua malaikat ini menjaganya kecuali selawat atas Nabi SAW. Serta yang satu lagi menjaganya dari ular agar tidak masuk ke dalam mulutnya. Dia kata begitu dah. Ni ada riwayat kan. Ni hak rujukan ni kata Azahu Asyuti fi Durr Mansur. Riwayat daripada Imam Suyuti lah. Ila Ibn Jarir pada riwayat ni lah. Tapi tak cerita lah kuat setengah mana dah. Lepas tu lepas tu dia kata dan pada sebagian riwayat diterangkan bahawa Nabi menyebut 20 malaikat. Dia kata dah. Sedangkan Al-Ubay menyebutkan bahawa dia menghafal dari Ibn Atiyah bahawa tiap-tiap manusia itu diwakilkan dengan 400 malaikat dari sejak terjadi nutfah di dalam rahim hingga matinya. Jadi Ibn Atiyah ni huwa Abdul Haq bin Ghalib bin Atiyah bin Muhammad faqih nahwi al-Ghawi adib tufiya sanah 542 Hijrah dia mati lah. Jadi banyak buat tafsir Quran dah. Dia buat tafsir Quran Muharrar al-Wajiz ni. Itulah ceritanya. Tapi di segi dalil sebut ni tak ada ni tak kuat setengah mana dah. 10 kau ada 10 kau hak 400 ni Ibn Atiyah ni. Dia kata 400 malaikat ni. Jadi tak sebut kekuatan riwayat tu. Tak apalah, jadi kita tak wajib percaya lah. Okey, lepas tu dia kata dan malaikat penjagaan malaikat itu bagi hamba hanyalah dari qada' mu'allaq. Qada' mu'allaq, qada' yang bergantung dengan benda lain lah, doa dan sebagainya lah.
Adapun qada yang mubram yang tetap ni, maka mestilah meluluskannya, maka menyingkirlah mereka dari hamba sehinggalah lulus ia dah. Ikut qada mubram lah, nak jaga setang mana ikut qada mubram. Mati accident lah. Perkataan musannif dengan perkataan wa katibuna khairah. Nah, artinya ada malaikat katibun ni, penulis ni yang terpilih kerana Allah Ta'ala telah memilih mereka untuk tugas yang demikian. Dan telah disebutkan terdahulu bahawa pada ataf wa tu wa katibuna ada wa tu dan tu untuk ataf lagi. Ada terjadi khilaf di kalangan ulama. Satu pendapat mengatakan litaghayyur dan yang lainnya lagi mengatakan litafsir. Dan yang benar adalah yang pertama ni. Adapun mengenai penyamaan disebut dah ni litaghayyur tu maksudnya pembeza lah. Pembeza ataupun dikata mana ni litaghayyur ataupun litafsir untuk meneraikan gitulah. Jadi biasanya beza lah. Malaikat ni malaikat katibuna daripada malaikat hafazah dah. Dan benar pertama lah maksudnya malaikat penulis ni lain daripada malaikat penjaga dah. Adapun mengenai penyamaan maka katibuna, maka maksudnya adalah yang lebih dari satu kerana setiap hamba itu ada padanya dua orang malaikat. Dan tiap-tiap dari keduanya adalah raqib, pengawas, dan atid, orang yang hadir. Raqib itu masuk ke bahasa Arab ni pengawas dah. Atid itu masuk orang yang hadir dah. Bukan seperti apa yang disangka orang bahawa salah satu dari keduanya adalah raqib dan yang selainnya atid. Bukan raqib alik kanan, atid alik kiri. Tidak dah. Raqib atid itu nama sekali dah. Raqib, malaikat raqib atid tu maksudnya alik kanan pun raqib atid, alik kiri pun raqib atid dah. Bukannya raqib alik kanan, atid alik kiri dah. Ada pendapat yang mengatakan bahawa tiap-tiap siang dan malam ada dua malaikat. Untuk siang dua malaikat dan untuk malam juga dua malaikat. Maka jadilah malaikat itu 4 yang akan berganti-gantian ketika salat asar dan salat subuh. Malaikat ni tukar seumur dah. Jaga kita ni. Dia akan beri laporan. Nah. Pergi langit ni nak beri laporan, jadi dia akan tukar setiapnya 2 shift. Dia jaga bila buat laporan ni pertama pada waktu subuh, selagi pada waktu asar. Dia akan tukar lah. Subuh sampai asar satu shift. Asar sampai subuh balik tu shift lain pula. Jadi 2 shift ni. Malaikat kebaikan berada di sebelah kanan, sedangkan malaikat kejahatan berada di sebelah kiri. Yang pertama adalah pemimpin atas kedua. Maka jika seorang hamba melakukan kebaikan, bersegeralah malaikat yang di sebelah kanan untuk mencatatnya. Dan jika dia melakukan kejahatan, maka berkatalah malaikat di sebelah kiri kepada yang di sebelah kanan, apakah aku akan tulis? Ya, gitu. Maka dia jawab, jangan. Barangkali dia akan beristighfar dan bertaubat. Maka jika telah berlalu 6 jam dan dia belum juga bertaubat lagi, maka berkatalah ia kepadanya, tulislah. Semoga Allah segera mengistirahatkan kita daripadanya. Tulislah. Dan ini adalah doa atasnya. Dengan kematian agar berpindahlah keduanya itu daripada menyaksikan kemaksiatan kerana keduanya merasa terseksa dengan demikian itu. Ini pendapat lah. Tak tahu riwayat kuat setang mana ni. Tapi tak ada ayat lah riwayat yang kata gitu ya. Dan tersebut dalam sebahagian asar dia kata bahawa pencatatan perkara-perkara yang mubah berdasarkan pendapat dengannya adalah tugas dari pencatat kejahatan. Dan sebahagian ulama yang berpegangan bahawa yang mubah itu tidaklah akan dicatat. Pendapat-pendapat yang tidak dalil tidak jelas lah. Dan pencatatan ni, catat amal ni adalah sebahagian daripada perkara yang wajib beriman dengannya, kita wajib percaya. Maka kafirlah orang yang mengingkarinya kerana pendustaannya terhadap Al-Quran. Jadi siapa kata tak ada malaikat je catat amal, balik kanan kiri kita ni catat amal baik, catat amal buruk, maka boleh jadi kafir dia. Kerana apa? Kerana dia mengingkari Quran dah. Litakdzibihil Quran. Kerana dia mendustakan Quran lah. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Yang mulia di sisi Allah, dan yang mencatat pekerjaan-pekerjaanmu ni, serta mengetahui apa-apa yang kamu kerjakan. Surah Al-Infitar, surah ke-11. Ayat ke-11, surah Al-Infitar ayat ke-11 dan 12 yang ke-12. Jadi siapa dia engkar, dia kata tak ada malaikat dia jaga balik kanan kiri, boleh jadi kafir. Kenapa?
Kerana terai dalam Al-Quran ada hadisnya. Al-Quran terai benar. Ada tak? Akan tapi pencatatan itu bukanlah kerana satu hajat yang mendorongnya. Hanyalah faedahnya itu seorang hamba jika telah mengetahui dengannya, nescaya malah ia dah meninggalkan perbuatan maksiat. Bukanlah kerana hajat sangat nak tak tulis kat bakal tak ada rekod tak nak. Tapi pentingnya supaya kita ni wa inna ma faidatiha faidat ya anna al-'abd idza 'alima biha istihyat wa taraka al-ma'siyah. Itulah yang panggil seorang hamba jika telah tahu ada dengannya, nescaya malulah ia dan meninggalkan perbuatan maksiat tersebut. Kerana berasa malaikat adik kanan, adik kiri. Kalau tak ada catat pun, automatik ada. Dan benda tu akan seksa ada jugalah. Macam mana Allah Alam lah. Dan pencatatan itu adalah hakiki dengan alat, dengan kertas, dengan tinta. Yang kesemuanya hanyalah diketahui oleh Allah SWT saja kerana membawa sekalian nas di atas zahir-zahirnya. Ini sepatutnya nak. Ni akidah salah. Kalau kita nak fikir malaikat apa tak boleh fikir ni malaikat ni benda hak tidak jauh mana malaikat ni makhluk lagi, tapi kita pun tak nak fikir, kita terima seadanya. Mungkin guna kertas sungguh, pen sungguh dah, alat sungguh dah, gitulah hakikat ni tak tahu dah. Tambah zat Allah SWT lagi tak tahu dah, sedap kecil lah, detail-detail sangat lah, jangan fikir sangat lah. Berbeza halnya dengan orang yang berkata sebenarnya dia adalah kinayah saja dari pengawasan dan pengetahuan. Ini jenis Mu'tazilah, jenis hak mikir, jenis mikir mendala, jadi gitu ya jadi. Dan dalam sebagian hadis ada disebutkan bahawa lisan hamba itu adalah pena bagi keduanya, dan air ludahnya adalah tinta bagi keduanya. Sedangkan tafwid, penyerahan kepada Allah semata-mata terlebih utama. Jadi kita cerita pasal lebih-lebih pendapat ulama pun kita kena kiranya serah pada Allah nada. Kata lisanahu faqalamaha wa riqahu madadahuma. Jadi kita tengok sini dia kata ayat mana ni? Akhrajahu Suyuti fi Durr Mansurah. Imam Suyuti juga. An Abi Nu'aim qala Suyuti fi muqaddamah al-Jami' al-Kabir dha'if. Hadis riwayat ini dha'if lah. Ya. Pentahqiq ni kata dhaif lah. Ya, pasal apa? Itulah hak kata lisan hamba pena, air ludah tinta. Apa-apa pun tafwid serah pada Allah adalah lebih utama dah. Tafwid aula. Dan dipersisihkan dalam hal tempat keduanya dari seseorang. Ada yang mengatakan di akhir gusi-gusinya yang kanan dan kiri. Bukan betul-betul atas bahu kanan kiri dah. Atas gusi kanan kiri pada kata. Ada yang mengatakan di kedua bahunya. Ada juga. Ada yang mengatakan di dagunya. Ada yang mengatakan di kedua bibirnya. Dan ada yang mengatakan pada rambut yang tumbuh di bahagian bibir. Bisa ke apa dah. Itu malaikat dah. Itu pendapat-pendapat yang tidak jelas lah kuat mana soalnya. Dan diriwayatkan dari Mujahid bahawasanya siapa yang Mujahid ini? Huwa Mujahid bin Jabar Abul Hajjaj Al-Makki, Mala bin Majzum tabi'i mufassir min ahli Makkah, tuwfiya sanah 104 Hijrah. Gitulah. Bil musannafati kitab tafsir itulah dah. Jadi dia ni spesialis dalam tafsir lah, Mujahid dah. Okay, lepas tu dan diriwayatkan dari Mujahid bahawasanya hamba itu jika dia duduk, maka salah satu dari kedua malaikat itu berada di kanannya dan yang lainnya berada di sebelah kirinya. Dan jika dia berjalan, maka salah satunya berada di depannya dan yang lainnya berada di belakangnya. Dan jika dia tidur, maka salah satunya berada di kepalanya dan yang lainnya berada di kedua kakinya. Kata gitu. Ini Mujahid kata dah. Lepas tu dan dari semua pendapat itu dapatlah dikumpulkan bahawa kedua malaikat tersebut tidaklah melazimi akan satu tempat saja, dan yang lebih selamat pada seumpama demikian adalah tawakuf, duduk dia saja, tak usah duduk bincang-bincang. Lepas tu perkataan musannif ni pengarah Syaibat itu la yuhmilu min amrihi syai'an fa'al. Artinya mereka tidaklah akan meninggalkan dari urusan hamba itu akan sesuatu yang telah dia kerjakan tanpa pencatatan. Jadi semua manusia buat ni yang tercatat.
Melainkan mereka akan mencatatnya sama ada berupa perkataan atau selainnya, perbuatan ke ucapan ke semua yang dilakukan buat oleh manusia akan ditulis oleh malaikat itulah. Maka bukanlah pencatatan itu dikhususkan dengan perkataan saja, meskipun ada firman Allah Ta'ala yang mengkhususkannya dengan perkataan seperti ada di Quran sebut dah. Ma yalfizu min qalin illa ladayhi raqibun atid. Tidaklah seorang hamba itu mengucapkan satu perkataan min qalin, kecuali akan dicatat oleh raqib dan atid. Illa ladayhi raqibun atid. Ini surah ke apa? Surah Qaf ayat 18, surah Qaf ayat 18. Begitu juga dengan hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhu dalam menafsirkan ayat tersebut, maka sungguhnya dia berkata akan dicatat setiap apa yang dia bicarakan berupa kebaikan atau kejahatan, sehingga akan dicatat perkataannya. Setelah makan, setelah minum, setelah pergi, setelah datang, setelah melihat, sehingga jika tiba hari Khamis dan Isnin, diperiksa perkataannya dan perbuatannya, lalu dipastikan daripadanya akan yang baik dan yang buruk, dan dilemparkan sisanya yang mubah, yang harus dan makruh, maka ditelanlah dia oleh ikan-ikan di laut hingga mati ikan-ikan itu disebabkan busuknya, maka keluarlah daripadanya ulat yang memakan tanaman. Kata begitu pelaannya. Ni kata daripada hadis Ibn Abbas. Kita tengok dia ni. Akhraj Suyuti fi Durr Mansur an Ibn Jarir wa Ibn Abi Hatim. Ya gitu je, tak ayat kuat tak kuat dah. Tak ayat. Dan ini adalah sarih dalam hal dicatatnya perkara-perkara yang mubah. Maka dikuatkanlah akan pendapat dengan pencatatannya. Jadi perkara mubah pun catat dah. Mungkin perkara hak haram, hak sunat, hak wajib dah. Untuk pakai hak mubah pun catat. Akan tetapi telah terdahulu bahawa sebahagian ulama berpegang dengan ketiadaan pencatatan. Tapi ada ulama kata tak catat benda harus. Dan menurut Zahir asar, riwayatlah asarnya, bahawa segala kebaikan itu akan dicatat untuk membezakannya dari kejahatan-kejahatan. Maka dikatakanlah, sesungguhnya kejahatan-kejahatan orang mukmin itu adalah di awal kitabnya, dan di akhir kitabnya berbunyi, inilah dosa-dosamu telah aku tutup dan telah aku ampuni dia. Sedangkan kebaikan-kebaikan orang kafir adalah di awal kitabnya. Di akhir kitabnya berbunyi, inilah kebaikan-kebaikanmu telah aku tolak di atasmu dan tidaklah aku menerimanya. Kata kita lah. Itu ayat ke periwayat atau ayat juga dah. Perkataan musannif dengan walau zahil, artinya walaupun dia lengah dan lupa dah, maka tuliskanlah akan apa-apa yang telah dikerjakan dalam keadaan dia lupa dah. Manusia tu lupa lah, mungkin mereka lupa, dia lupa, manusia lupa, meski tidaklah dia akan diseksa dengannya. Kerana bukanlah tujuan pencatatan itu untuk menyeksa dan memberi pahala. Jadi kalau dia terus silap tergapa, dia ampunkan dah. Tapi kan tulis juga dah. Tulis juga, mereka tulis juga. Bukan nak beri pahala, bukan nak beri dosa dah. Sebab dia tak sengaja, bukan niat kata dah. Perkataan musannif dia kata dengan kata hatta, pengarang lah, tulis penulis bait syair tu Ibrahim Al-Laqani dah. Dia kata hatta ila nina fil marad, artinya sehingga mereka itu akan mencatat rintihan yang timbul darinya di waktu sakitnya. Nina fil marad, rintihan timbul di waktu sakitnya. Dan seharusnya bagi orang yang sakit itu untuk mengatakan kerana telah datang keterangan bahawa dia adalah sebahagian dari nama-nama Allah Ta'ala. Sukah gurbahan. Dan tidaklah pantas dia mengatakan kerana dia adalah satu nama di antara nama-nama syaitan. Kalau sebut tak apa, sebut tak boleh. Itu nama sebahagian nama Allah, tapi tak ada riwayat lah atau sebut dah. Ataupun itu nama syaitan pula dia kata dah. Tapi yang pentingnya tak usah sebut dua-dua. Tak jelas dah Allah kalau boleh sebut dah. Ini pendapat lah, pendapat sebahagian ulama. Kita meraihkan tapi tidak pegang jadi i'tiqad dah, keyakinan. Perkataan musannif pengarang dengan kata kama nukil, artinya sebagaimana telah dinukil dari para imam dalam bidang agama dan oleh ulama kaum muslimin yang di antara pembesarnya adalah Imam Malik rahimahullah taala. Maka sesungguhnya beliau telah berkata, mereka akan mencatat atas hamba-hamba tiap-tiap sesuatu sehingga kepada rintihannya di waktu sakit.
Dan mereka itu berpegang dengan firman Allah Ta'ala, ma yalfizu min qalin illa ladaihi raqibun atid. Kerana jatuhnya qal pada hubungan nafi adalah menutup keumuman. Jadi dia kata setiap kata-kata ma yalfazu min qalin, setiap apa yang diucapkan daripada kata-kata tu adalah raqib atid tulisnya. Perkataan musannif fahasibun nafsa, artinya jika engkau telah mengetahui bahawa fahasibun nafsa, baik syair ke apa? Perkataan musannif dengan kata fahasibun nafsa, artinya jika engkau telah mengetahui bahawa atasmu ada malaikat yang selalu mengawasi amal-amalmu dan mencatatnya, maka hitunglah dirimu di setiap pagi, muhasabah diri setiap pagi atas sekalian apa yang telah engkau lakukan di malam hari, dan di setiap petang atas sekalian apa yang telah engkau kerjakan di siang hari, yang panggil postmortem dah, postmortem amal kita. Maka apa yang engkau dapat berupa kebaikan, pujilah daripadanya, pujilah Allah dah. Dan yang paling dekat kepada keselamatan dari yang demikian adalah bahawa engkau hitung dirimu di atas tiap-tiap perbuatan sebelum engkau lakukannya. Maksudnya muhasabah sebelum start lagi je dah. Sebelum kita buat amal, buat satu perkara, kecualilah sudah engkau mengetahui hukum Allah padanya. Maka apa yang baik engkau kerjakanlah ia, dan apa yang selain demikian engkau tahanlah dirimu daripadanya, agar senanglah para malaikat lantaran tidak perlu untuk mencatatnya. Tak perlu catat benda buruk lah, catat benda molek saja. Kalau kita waswah, tawakuf tak usah buat lagi, gitulah dia. Tapi ni kata dah, lam yasbut fi tariq sahih anna ismun min asma'illah ta'ala dah. Tapi dia kata sana kata tu tidak sabit dengan dalil. Satu dalil pun yang sahih dia cerita tentang tu nama Allah SWT, atau sudah percayalah. Kita takut tukarlah benda tak ada dalil ni. Sebenarnya nama syaitan juga berat kita dah. Jadi berhati-hati dia. Pasal ada golongan-golongan panggil golongan ikut tarikat sufi juga lah. Dia terpengaruh dengan panggil rajah ataupun huruf. Dia panggil wifak dah. Simbol-simbol huruf ni dia buat satu macam amal sihir dah. Macam had datu itulah dah. Jihad mai sini tembok ke askar kita mati ya. Bawa dia pakai baju penuh dengan rajah-rajah dah, tangkal-tangkal lah. Tu masalahnya nak. Ada orang tulis buku dah, rahsia-rahsia huruf hijaiyah dah, rahsia-rahsia huruf hijaiyah. Shin tu 17 kali ada khasiat ada. Shin tu syaitan tak tahu dah. Jadi dia telajuk mengagungkan huruf dan seolah guna simbol lah. Seluruh nombor ke apa dia boleh tukar pada simbol sihir lah. Dia boleh jadi simbol sihir. So sihir ni dia stay berselindung dengan simbol, dengan huruf sihir. Macam kalau Zionis tu dia sambil simbol 33 dah. Simbol segi bitai dia, simbol bitai dia buat muja, dia buat sihir ni kot dah. Pokok-pokok Yahudi Zionis lah. Pokok hak ngaki Islam pula guna huruf-huruf Arab ni nak. Dan ada juga guna di India tu guna nombor lah nak. Ganti bismillahirrahmanirrahim dengan nombor ke apa dah. Dia tukar dah. Tukar guna nombor untuk jadi macam unsur sihir dah. Pengganti Al-Quran untuk unsur sihir dah. Itulah nak ayat bunyi. Setengah doa lalu pula pah ke Quran kata ada khadam. Bukan huruf tu nak. Pah ke Quran ada khadam dah. Ni kagutlah Quran tu tak ada ada jin gapo duk jaga dia, Allah tak jaga dah. Nak dia beri telajuk taksub pada sihir ni pada nombor huruf-huruf hijaiyah ni rahsia gapo. Sehingga anggap ada jin belaka, ada apa? Tok gawa dia dah. Bukan kubur, bukan pusu, bukan lauk yang ada tok gawa. Apa panggil? Penggawa tu ke jin setan iblis yang jaga pah kai Quran dah. Ni pengarutlah. Ni kata-kata kena berhati-hati dah. Okey, para ulama berkata, para ulama berkata barang siapa yang menghitung dirinya di dunia nescaya mudahlah atasnya azab akhirat. Maksudnya apa ni? Hana alihi azab al-akhirah. Kali dia selamat daripada azab akhirat ni maksud dia nak. Hana alihi. Okey. Dan dalam hadis yang disebutkan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu dah. Ceritalah dirimu sebelum engkau akan dihitungnya.
Ni surah apa? Tapi kata tak sabit tu ke mana? Ni bukan Quran ni, hadis ni. Hadis ni tak sabit tu. Lam naqifu alaihi marfu'an bal huwa asar an Umar bin Khattab. Dia bukanlah hadis Nabi kata marfu' pada hadis Nabi, tapi dia dikatakan asar kata-kata Umar bin Khattab, dan diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya dalam Muhasabatun Nafsna. Tu kitab dia lah. Jadi dia bukan kata-kata Nabi walaupun sebut hadis ni, ini kata-kata Umar. Kata-kata Umar dah. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitunglah dirimu sebelum engkau akan dihitung. Perkataan musannif pengarang ni dengan kata wa qallil illa mala. Artinya pendekkanlah cita-cita, yang ini mengharapkan sesuatu yang disukai oleh nafsu seperti panjang umur dan bertambah kaya. Wa qallil illa mala. Pendekkanlah cita-cita yang untuk panjang umur tak? Jadi kata sikap demikian adalah tercela kecuali dari ulama sekira mereka mengharapkan panjang umur agar dapat memberikan manfaat kepada kaum manusia. Kecuali dia bercita-cita nak berkhidmat pada manusia, maka diberilah mereka pahala atas niat demikian. Kalau niat nak panjang umur sama mata-mata panjang ni tak ada faedah lah. Nak tambah kaya ni. Tapi kalau tolong orang tak, dia kaya tolong orang, ataupun dia tambah, dia boleh tambah ilmu dan dia boleh mengajar ramai orang dah mengajar dah internet lah, membuat kitab lah, nak mengajar lah, habis kata masjid atau tepat kata mengajar ataupun berdakwah keluar 14 hari kalau dakwah kuat kau, maka moga-moga lah dengan niat yang betul tu insya-Allah diberi pahala lah. Gitu. Tapi kalau nak semata kaya, apa ni nak hidup lama ni? Nak hidup menikmati kehidupan lah, tak ada faedah dah. Nikmat hidup dah. Nikmat dunia ni kau sangat, nikmat akhirat lebih hebat dah. Tapi atas cita-cita yang lain dah, untuk membesarkan anak, untuk memastikan anak berjaya teh lah dia. Tapi biar untuk agama dia, kerana agama dah. Dan dasar dia apa yang telah disebutkan adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis itu bunyi kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabilin wa ba'addi nafsaka min ahli al-qubur. Jadilah engkau di dunia ini seperti halnya orang asing, gharib dah, atau penyeberang jalan, 'abir sabil. Dan anggaplah dirimu sebagai bahagian dari penghuni kubur. Wa'addi dah, anggaplah nafsaka min ahli kubur, daripada ahli kubur. Hadis ni riwayat Bukhari, akhraj Bukhari ni, daripada Abdullah bin Umar bin Khattab. Umar bin Ibnu Umar lah. Dah anak Abdullah Umar lah. Hadis ni kuat lewat Bukhari ni. Dan di antara ucapan sebagai ulama, barang siapa yang pendek cita-citanya, maka sedikitlah angan-angannya dan bercahayalah hatinya, serta redalah ia dengan yang sedikit pada dah. Hidup setahun ni tidaklah berasa nak sangat dah. Kalau nak kaya pun kaya bukan kerana nak mewah kita, nak sedekah orang boleh dah. Kalau mau nak kaya hidup kita setahun mana kaya dah. Dunia tu tak gapo-gapo pun dah. Sekadar sikit-sikit ada. Lebih sikit daripada orang lain. Kalau kaya pun dah. Lebihnya kita kena guna duit kita untuk sedekah ke apa dah. Perkataan musannif dengan farubba man jadda li amrin wasala dah adalah berkaitan dengan sesuatu yang dibuang, yang diambil dari perkataan wa qallil la mala dah. Ni kata bahasa Arab, dan takdirannya wajaddi fi matlubika farubba man jadda li amrin wasala. Dan sungguhnya bersungguh-sungguhlah dan bersungguh-sungguhlah pada apa yang engkau harapkan, fi matlubika dia. Mengharap-harap tu kena bersungguhlah dah. Jangan duk ngoyak saja tempat satu tak usah dia. Kerana berapa banyak orang yang bersungguh-sungguh dalam satu perkara hingga sampai pada tujuannya. Man jaddal li amrin wasala. Jangan kita ni macam orang-orang yang tawakul, orang bertakwa, ataupun orang yang merji'ah daripada tidak usaha mana dah, ataupun jabariyah dah. Kita nak gagal apa, kita kena usaha ikhtiar. Allah jadikan manusia ni ada sifat ikhtiar dah. Kita boleh pilih apa yang kita nak dan kita boleh berusaha untuk capai kejayaan. Kalau kita nak capai jaya akhirat, kita kumpullah amal ibadah, betulkan niat biar ikhlas, supaya kita ni boleh bawa bekal yang cukup, yang boleh bawa bekal masuk akhirat dengan baik dah.
Setakat itu sajalah. Subhanakallah wa bihamdika, subhanakallah wa bihamdika, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.